Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara pasukan Terengganu menentang pasukan Penang, yang mana keputusan perlawanan semalam berakhir dengan keputusan Penang menang 4-1. Hasil jaringan 2 daripada Casagrande, 1 daripada Hendrik Dos Santos dan 1 daripada Sheridan Bobov. Manakala gol sagu hati Terengganu dijaringkan oleh Muhammad Hakimi Abdullah. Tahniah untuk Penang sebab menang 4-1. Bawa kata orang dalam segi konteks makanan, nasi dagang versus nasi kandak. Nasi kandak sedap lagi, tambah pula dengan lauk penyu ataupun telur penyu. Sampai 4 kali kita akan makan nasi kandak tu sebab sedap. Okey, saya melawak je. Kita masuk dalam ulasan perlawanan. Okey, dalam ulasan perlawanan kali ini saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu. Walaupun pasukan Terengganu kalah, tapi saya nak mulakan dengan Terengganu. Apa yang saya suka dan saya nampak kelebihan Terengganu pada perlawanan semalam walaupun mereka kalah, iaitu di second half apabila Nafuzizin dia mengesan bahawa bahagian tengah Terengganu semalam tak beberapa function ataupun berfungsi dengan baik apabila mereka banyak memberi ruang-ruang kosong kepada pemain-pemain midfield Penang untuk menguasai bahagian tengah pada perlawanan semalam. Jadi di second half, Nafuzizin berjaya mengesan perkara tersebut dan menukar Nik Akif dengan membawa masuk Faiz Nasir, yang mana dengan kemasukan Faiz Nasir pada perlawanan semalam sedikit sebanyak membantu bahagian tengah Terengganu dan juga bahagian serangan Terengganu untuk melakukan serangan dan dalam masa yang sama untuk keep position di bahagian tengah Terengganu. Jadi kemasukan Faiz Nasir ni dalam 15 minit yang pertama memang nampak impak yang sangat besar apabila Terengganu boleh bermain dengan sangat teratur, boleh melancarkan serangan dengan sangat baik, sehingga Hakimi Abdullah berjaya menjaringkan gol yang sangat menarik ketika first half tersebut. Jadi itu apa yang saya suka untuk Terengganu. Okey, yang tu ialah yang saya suka untuk Terengganu. Yang lain tak. Yang lain kira semalam memang banyak flaws dan juga banyak kelemahan yang Terengganu hadapi. Okey, kita masuk dalam bab kelemahan. Kelemahan Terengganu pada perlawanan semalam yang paling ketara adalah di bahagian back four mereka, iaitu pertahanan mereka yang diketuai oleh Khalidi Muga. Apabila kalau kita lihat gol-gol Penang yang dijaringkan oleh pemain Penang, terutamanya Casagrande, Sheridan dan juga Hendrik Dos Santos, semuanya terhasil melalui tandukan. Ini membuktikan yang back four Terengganu memang kalah daripada segi sizing, satu, daripada segi saiz badan. Yang kedua, kalah daripada segi fizikal apabila mereka gagal untuk menyaingi bola-bola tinggi yang dilakukan oleh pemain-pemain Penang. Yang mana pemain-pemain Penang ni memang padu dalam crossing, padu dalam hantaran lintang, memang cari target man mereka iaitu Casagrande, Hendrik Dos Santos dan juga Sheridan. Maka back four Terengganu ni mereka seakan-akan kesilapan mereka bukannya daripada segi sizing ataupun fizikal. Memang mereka kalah kalau kita lihat dalam padang semalam. Tetapi sebenarnya kesilapan paling ketara di bahagian pertahanan Terengganu adalah mereka gagal untuk marking ataupun melakukan penjagaan rapi kepada target man Penang iaitu Casagrande apabila mereka membiarkan Casagrande berada dalam kotak penalti tu tanpa ada jagaan dan membolehkan Casagrande menjaringkan 2 gol dengan mudah, iaitu orang kata free heading saja. Tak ada orang marking kat dia kan. Muhammad dan Khalidi Muga tak ada orang marking Casagrande. Memang Casagrande tu free heading. Memang heading tak ada orang jaga, gol lah. Tu yang pertama apabila mereka gagal untuk marking target man Penang. Yang kedua, kelemahan pertahanan Terengganu pada perlawanan semalam bukan sahaja daripada segi marking, bahkan mereka juga gagal untuk pressure ataupun memberi tekanan kepada bahagian serangan Penang ketika Penang melakukan attack. Sebab apa saya kata macam tu? Sepatutnya Terengganu dah tahu yang Penang mempunyai kelebihan daripada segi fizikal dan juga sizing. Jadi mereka akan menggunakan bola-bola tinggi ataupun crossing ke dalam kotak penalti mencari Casagrande. Sepatutnya pemain-pemain Terengganu lebih laju untuk menutup ruang-ruang kosong yang membolehkan pemain-pemain Penang untuk melakukan crossing, ataupun mereka perlu lebih agresif apabila pemain sayap Penang pegang bola. Mereka perlu untuk buang bola daripada kawasan mereka dengan lebih laju. Mereka perlu pressure player-player Penang dengan lebih laju. Tetapi apa yang saya lihat pada perlawanan semalam, back four Terengganu hanya membiarkan bahagian serangan Penang menguasai bola di dalam kawasan kotak penalti mereka sendiri. Bahkan pemain-pemain Penang bergerak bebas di sisi kanan dan juga sisi kiri, sehingga mereka mampu melakukan crossing yang tepat ke dalam kotak penalti untuk mencari target man mereka.
Jadi dua kelemahan tu sangat-sangatlah besar. Apabila mereka dah tahu mereka kalah daripada segi fizikal, kalah daripada segi sizing, tetapi mereka tak buat man to man marking, mereka tak jaga target man Penang dengan baik. Yang kedua, mereka tak cuba untuk tutup ataupun tak cuba untuk pressure pemain-pemain Penang di bahagian sayap ataupun kiri daripada melakukan crossing. Sebab apa? Sebab crossing yang dilakukan oleh pemain sayap dan kiri kanan Penang ni adalah crossing yang berbahaya. Tetapi tak ada seorang pun yang untuk blok ataupun untuk halang hantaran-hantaran lintang daripada dilakukan oleh pemain-pemain Penang. Jadi kelemahan memang sangat ketara di bahagian pertahanan, terutamanya di bahagian Arif Fazilah, yang mana beliau semalam memang bermain di bawah daripada prestasi sebenar, memang nampak. Dan apa yang paling ketara lagi, communication antara back four Terengganu semalam pun agak buruk di antara pertahanan Terengganu dan juga keeper mereka sendiri, yang mana keeper pun sepatutnya dah tahu pemain-pemain Penang main crossing, dia sepatutnya lebih laju untuk keluar untuk tumbuk bola dan sebagainya. Tetapi tidak, keeper hanya mengharapkan bahagian pertahanan untuk clear ball, untuk halang bola daripada berlakunya crossing. Tu paling ketara di bahagian pertahanan kelemahan Terengganu. Yang kedua, kelemahan Terengganu yang paling ketara adalah di first half, apabila pemain-pemain midfield mereka seakan-akan tidak mampu berfungsi dengan sangat baik. Mereka gagal untuk bermain ataupun menyambung bahagian tengah dengan bahagian serangan, iaitu David Da Silva, ataupun di bahagian kanan Faisal Halim, dan juga di bahagian kiri Hakimi Abdullah. Seakan-akan mereka hilang seorang connector ataupun penyambung daripada bahagian tengah ke bahagian hadapan, yang mana kita boleh lihat Delci Marcel bermain agak bawah, ni Akif bermain dengan agak bawah, tetapi di bahagian hadapan Makan Konate pula bermain dengan terlalu tinggi, menyebabkan ruang di tengah tu terlalu kosong, sehingga mereka tak boleh nak keep position di bahagian tengah dan memberi ruang yang sangat banyak kepada pemain-pemain Penang untuk bergerak bebas di bahagian tengah, terutamanya di first half. Itu yang kedua yang saya nampak untuk kelemahan Terengganu. Tetapi dua kelemahan ni adalah kelemahan yang kritikal dan perlu diperbaiki, sebab mereka memang kalah daripada segi sizing dan daripada segi fizikal, tetapi mereka bermain dengan sangat-sangat hambar, dengan sangat-sangat orang kata apa, tak perform pada perlawanan semalam. Jadi itu antara kelemahan Terengganu lah. Untuk pasukan Terengganu, boleh saya katakan kesilapan mereka adalah membiarkan Penang bergerak bebas untuk melakukan hantaran lintang ke dalam kotak penalti mencari target man mereka tanpa melakukan blocking ataupun pressure terhadap pemain-pemain Penang. Yang kedua, mereka terlalu memberi ruang yang sangat luas kepada pemain-pemain Penang untuk mengaturkan serangan ke arah gawang mereka sendiri. Okey, itu untuk pasukan Terengganu. Kita masuk ke dalam tentang pasukan Penang. Okey, pasukan Penang, apa yang saya nak komen ataupun saya suka tentang kelebihan pasukan Penang. Yang pertama adalah mengenai back four mereka yang diketuai oleh Rafael Victor, yang mana back four mereka ni memang agak-agak solid, memang padu lah. Walaupun Ryuji Otomo tak ada, tapi tempat yang diambil oleh Latif Suhaimi pada perlawanan semalam membuktikan yang dia juga mampu menjadi Ryuji Otomo. Rambut dah sama, badan dah sama kan. Jadi memang dua gandingan Rafael Victor dan juga Latif Suhaimi pada perlawanan semalam memberi masalah yang besar kepada bahagian serangan Terengganu untuk penetrate kotak penalti pasukan Penang. Bahkan untuk barisan pertahanan Penang ni bukan sahaja solid daripada segi bertahan, untuk keeper dia Brian C juga memainkan peranan yang sangat penting pada perlawanan semalam. Dia beberapa kali selamatkan percubaan-percubaan berbahaya, and dia banyak kali blok bola yang sangat hebat. Dia punya diving, dia punya fly, boleh memang orang kata apa, memang paduah Brian C pada perlawanan semalam, sehingga orang lupa yang sebenarnya Brian C adalah keeper kedua Penang, and keeper pertama mereka adalah Sam Somerville, tapi injured tak boleh main. Brian C menunjukkan prestasi yang cemerlang pada perlawanan semalam. Okey, itu yang pertama yang saya suka di bahagian centre back Penang. Yang kedua yang saya suka tentang bahagian pemain-pemain Penang ni ataupun pasukan Penang adalah di posisi kanan dan juga posisi kiri mereka. Kalau kita lihat untuk di posisi kanan yang diketuai oleh di first half, yang mana Quentin Cheng bermain di bahagian kanan dan juga Sheridan, yang mana bahagian kanan Penang ni memang sangat-sangat solid apabila Sheridan, pemain muda import umur 20, mampu memainkan peranan yang sangat penting di bahagian kanan. Apabila serangan-serangan dan juga gerakan yang dilakukan oleh Sheridan ni banyak di backup ataupun dibantu oleh Quentin Cheng dengan overlapping yang menarik. Jadi kita boleh lihat yang belah kanan Penang ni dominan untuk fullback ataupun Quentin Cheng, right back mereka, untuk support di bahagian serangan. Manakala untuk bahagian kiri pula, kalau kita lihat
corak permainan Penang untuk left back mereka iaitu Azwan Arifin, dia lebih kepada untuk defensif. Dia tidak support sangat bahagian hadapan. Sebab apa? Sebab untuk bahagian kiri kita boleh lihat Amir dah bermain dengan sangat baik di bahagian sayap kiri. Manakala Amir ni sebab apa dia tidak di backup oleh Azwan Arifin? Sebab di bahagian kiri Penang dah ada Endrick Dos Santos, yang mana pada peranan semalam kita boleh lihat Endrick Dos Santos banyak bergerak di bahagian kiri untuk membantu Amir ketika Penang melakukan serangan. Tetapi secara overallnya, bahagian kanan Penang adalah bahagian kanan yang paling hidup dalam game semalam, manakala bahagian kiri adalah lebih kepada direct. Bahagian kanan adalah untuk Penang lakukan crossing dan juga antara lintang. Kita boleh tengok kebanyakan gol memang berlaku daripada belah kanan. Bukan kebanyakan gol, memang 3 gol berlaku belah kanan, manakala 1 gol daripada free kick yang Endrick Dos Santos tu saja kan. Jadi membuktikan yang bahagian kanan Penang ni memang padu sebab ada backup daripada right back mereka iaitu Quentin Cheng untuk melakukan crossing dan sebagainya. Manakala untuk bahagian kiri Penang lebih dominan untuk melakukan direct football daripada melakukan crossing, yang mana mereka cuba untuk penetrate dengan dribble, mereka cuba penetrate dengan technical individu daripada player mereka sendiri. Itu yang saya suka yang kedua tentang Penang. Yang ketiga yang saya suka tentang Penang ni adalah yang ketiga adalah melalui kualiti hantaran ataupun kualiti crossing yang ada pada player Penang, yang mana mereka mampu melakukan hantaran yang sangat baik, mereka mampu create game dengan sangat baik, dan final crossing yang dilakukan oleh pemain-pemain Penang memang tepat kepada target man mereka iaitu Casagrande. Bahkan untuk Casagrande pula, beliau adalah seorang goal poacher ataupun target man yang memang diperlukan oleh pasukan Penang apabila beliau membuktikan yang satu memang dia ada dari segi saiz dan fizikal memang dia menang. Satu lagi, daripada segi sudut positioning, beliau membuktikan yang dia mampu berada dalam kedudukan yang tepat ketika hantaran dilakukan oleh player sayap Penang kan. Sama ada Quentin Cheng, Sheridin, Endrick dan sebagainya. Jadi memang corak permainan Penang ni bukan hanya meliputi daripada persembahan individu, tetapi meliputi daripada persembahan satu kumpulan ataupun satu pasukan, yang mana satu pasukan ni saling melengkapi. Mereka ada pemain yang berkualiti di bahagian sayap, maka mereka boleh lakukan kualiti crossing yang sangat baik. Bahkan mereka ada seorang striker yang sangat baik dan juga target man yang sangat baik. Jadi target man ni dengan mudah dia boleh cari sudut yang kosong, boleh cari positioning yang bagus, dia boleh lakukan heading dengan sangat baik. Dah menang daripada segi fizikal, mestilah heading pun senang dah free header kan. Tu yang saya suka tentang Penang kan. Jadi untuk bahagian tengah Penang pula, iaitu di bahagian defensive midfielder, David Rowley dan juga Fadil, yang mana dua-dua player ni memainkan peranan yang penting. Pada perlawanan semalam kita boleh lihat David Rowley bermain di defensive midfielder dengan sangat baik berganding dengan Fadil, yang mana David Rowley ni banyak menarik pertahanan ataupun midfield Terengganu untuk attack dia ketika dia pegang bola. Jadi waktu itulah David Rowley akan passing bola kepada pemain sayap kanan ataupun pemain sayap kiri yang kosong. Tu sebab kita boleh tengok pemain Penang ni di bahagian sayap kanan ataupun sayap kiri banyak bergerak bebas, sebab David Rowley ni dah tarik pertahanan Terengganu ataupun midfield Terengganu untuk attract ataupun tertumpu dekat dia saja ketika dia pegang bola. Itu sebab Penang mampu bergerak bebas. Ball movement Penang semalam laju, closing padu, finishing padu. Jadi memang Penang semalam bermain dengan sangat-sangat baik berbanding dengan Terengganu yang bermain di bawah prestasi mereka yang sebenar boleh saya katakan. Okey, secara overallnya Penang memang menggunakan kelebihan daripada segi sizing dan juga fizikal, tetapi benda tu sepatutnya boleh diatasi oleh pemain Terengganu dengan melakukan pressure yang tinggi, dengan man-to-man marking dan juga dengan melakukan blocking ketika hantaran ingin dilakukan. Tetapi perkara itu tidak dilakukan menyebabkan Terengganu terpaksa menerima kekalahan ni. Jadi Terengganu kena reda dengan corak permainan mereka semalam. Memang mereka sepatutnya kalah bagi saya sebagai penyokong bola sepak Malaysia. Memang Terengganu memang layak kalah pada perlawanan semalam. Itu saja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.